Start dah. Tak lagi. Start. Start dah. Lah biasa-biasa ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dah start live ni. Saya Ahmad Sufian Cik Abdullah daripada pejabat KAB Gold pada hari ini, melalui menggunakan Facebook Ustaz Khairul Anwar Basri. Alhamdulillah, setelah berbincang panjang lebar, saya akhirnya bersetuju untuk dilantik sebagai penasihat syariah kepada KAB Gold. Dan penasihat syariah memang kerjanya untuk memastikan bahawa setiap aktiviti dan produk di KAB Gold ni perlu mematuhi syarat. Walaupun kalau kita nak kata Ustaz Khairul Anwar Basri, dia pun penasihat syariah dah sebenarnya di bank. Dr. Daud Bakar pun penasihat syariah dah di bank. Cuma KAB Gold ni mengamalkan profesionalisme yang tinggi, akan lantik orang lain pula untuk certify dia adalah patuh syariah, untuk memastikan tahap pematuhan syariah ni ada check and balance dia yang lebih baik, best practice lah. Dan itu yang dikehendaki oleh CEO Ustaz Khairul Anwar Basri. Siapa yang tengah tengok live ni, saya harap boleh respon sikit, suara jelas atau tak jelas. Boleh tolong share di Facebook masing-masing. Hari ini kita nak bincang berkenaan dengan uncang emas yang telah dilancarkan oleh KAB Gold semalam baru, uncang emas. Jelas ke suaranya? Boleh respon, boleh share biar ramai yang tengok, supaya setiap orang jelas tentang produk uncang emas, terutama dari aspek pematuhan syariah. Okay, Alhamdulillah. Ruhaizah Kasim kata jelas. Alhamdulillah. Kita nak bincang hari ni berkenaan dengan uncang emas, tetapi secara umumnya bagaimana produk berkenaan dengan akaun emas ini boleh dapat patuh syariah lah, boleh dibuat dari sudut syariah. Pertamanya berkenaan dengan akaun bergema. Ada yang kata bergema sikit, InsyaAllah jelas. Dari Brunei pun ada, Alhamdulillah. Syam M. Nasir daripada Brunei. Produk kita nak bincang berkenaan dengan akaun emas. Ada orang tanya, boleh tak beli emas melalui akaun? Tak dapat emas kat tangan, boleh ke tak boleh? Kan? Dalam konsep syariah, dalam pematuhan syariah, seperti yang sedia maklum, saya rasa majoriti pendengar ni maklum bahawa pembelian emas ni dia perlu penyerahan segera. At-taqabud dalam istilah syariah. At-taqabud maksudnya serah duit itu segera, penerimaan emas itu pun segera. Alhamdulillah, daripada Saudi Arabia pun ada. Okey. Konsep at-taqabud, serah duit dapat segera dan emas dapat segera. Soalannya sekarang ini, emas tak dapat segera. Betul tak emas tak dapat segera? Sebenarnya dalam konsep uncang emas ini, memang emas dapat segera. Cuma dapatnya bukan di tangan, dapatnya di dalam akaun. Boleh ke tak boleh? Seperti mana saya sebut tadi, at-taqabud konsepnya ialah perlu serah segera. Walau bagaimanapun, syariah dalam mana-mana kitab fiqh, dalam mana-mana kitab fiqh, dalam mana-mana kitab, mana-mana mazhab tidak pernah menetapkan kaedah serahan itu. Syekh Ahmad Fahmi Abu Sunnah, ulama Azhar, dalam kitabnya berkenaan dengan uruf dan adah, dia kata di antara perkara dalam jual beli yang ditentukan oleh adat ataupun kebiasaan adalah bentuk serahan. Bagaimana proses serahan itu Islam tak tetapkan, dan Islam berikan flexibility kepada uruf masyarakat, kepada amalan masyarakat. Bagaimana masyarakat anggap benda itu sebagai serahan. Dalam konsep uncang emas ini atau konsep akaun emas ini,
bentuk penyerahan itu adalah dalam bentuk akaun. Maksudnya serahan sudah berlaku tetapi dalam bentuk akaun. Banyak di antara kita yang ada akaun bank. Kan, akaun bank. So duit-duit yang ada dalam akaun bank itu kita tengok, adakah kita pegang duit ringgit? Tak pegang. Kita cuma tengok duit kita dah ada dalam akaun. Maksudnya apa? Maksudnya kita dah memiliki duit tersebut dan mempunyai hak untuk menguruskan duit tersebut. Kita dah pegang duit, tetapi kita tak pegang duit secara fizikal. Kita pegang hanya akaun bank yang mana kita ada kuasa untuk mengeluarkan duit pada bila-bila masa yang kita nak. Sama juga dengan emas. Apabila emas dah masuk ke dalam akaun kita, dia sudah jadi milik kita dan pada bila-bila masa sahaja kita boleh withdraw emas tersebut, redeem emas tersebut pada bila-bila masa yang kita suka. Jadi once kita beli, kita klik buy now, itu kita setuju pembelian tapi kita masih akad tak berlaku lagi, kan? Bila dah masuk dalam kad, once payment sudah dibuat, secara automatik kat situlah akad berlaku dan penyerahan masuk ke dalam akaun kita dan kita sudah dianggap sudah menerima emas dan penjual pula sudah menerima duit kita. Cuma dalam aspek teknikalnya, saya perlu jelaskan supaya lebih telus. Kadang-kadang penjual itu mungkin duit itu masuk dalam sistem di akaun bank dia dulu, tapi kita sudah anggap sebagai dia sudah memiliki duit tersebut yang kita bayar. So secara teorinya, akaun emas, uncang emas ini, proses akad sudah berlaku mengikut pematuhan syariah. Cuma apa yang perlu dipastikan oleh mana-mana bank, mana-mana syarikat-syarikat emas yang nak buat produk akaun emas ini, perkara pertama yang dia perlu pastikan ialah emas itu semasa dia nak jual itu, emas itu cukup. Dan emas itu pada setiap masa cukup dengan jumlah pemilikan pembeli. Dia tak boleh emas ada 1 kilo, pembeli nak beli 2 kilo, tak boleh. Kan? Emas ada setengah kilo, pembeli nak beli 1 kilo, tak boleh. Dia kena tutup sistem. So antara keistimewaan uncang gold KAB ni, di dalam sistem sudah cukup jelas berapa stok emas yang ada. Kalau siapa login KAB Gold, tengok uncang emas itu, antara sistem yang saya anggap telus dan terbaik ialah, dan tidak dibuat oleh bank-bank sekalipun, berapa emas yang masih ada untuk dibeli. Maksudnya apa? Maksudnya kalau emas dalam sistem itu sudah habis, maka pembeli tak boleh beli dah. Dia dah stop, sistem dah lock, tak boleh beli. KAB kena buat tindakan, kena restock balik untuk membolehkan pembeli baru membeli emas. Selagi tak restock, sistem tidak akan dapat menjual emas yang baru. Nah, itu antara perkara yang keistimewaan KAB Gold berbanding dengan sistem jual beli emas yang lain yang ada di pasaran, yang mungkin ada pematuhan syariah macam di bank-bank, tetapi dari sudut ke transparansi ataupun ketelusan dia lebih telus. Jadi kita boleh tengok emas berapa stok ada dan kita boleh beli, tengok pasaran stok tersebut. Apa fungsi penasihat syariah? Penasihat syariah tanggungjawabnya besar, bukannya kecil. Dia kena pastikan pada bila-bila masa stok emas yang public go simpan bagi pihak pelanggan itu adalah cukup dan kekal pada bila-bila masa. Tadi pun saya dah bincang dengan Ustaz Fairul Anwar Basri. Emas yang ada itu untuk buat masa sekarang ini, untuk term and condition sekarang ini, emas itu memang tak boleh digunakan langsung. Dia akan jadi hak milik pembeli-pembeli masing-masing lah. Cuma bentuknya itu mungkin dia dalam bentuk kilo bar atau bentuk gold bar yang kecil. Yang pentingnya jumlah gram yang ada dalam simpanan KAB Gold, dalam simpanan stok yang ada kat sini adalah sama dengan yang dimiliki oleh pembeli. Maksudnya katalah jumlah pembeli ada 3 kilo, masa stok mesti ada 3 kilo pada bila-bila masa. Kalau pembeli ramai tak withdraw, maksudnya stok ini masih lagi kekal, kan? Kalau makin ramai orang beli, dia kena restock balik dan makin banyaklah stok yang dia kena simpan.
upah simpan ditanggung sepenuhnya oleh KAB Go lah. Dia kena simpan sendiri. KAB Go tidak charge. Sepatutnya apabila kita membeli emas ada dalam akaun, sepatutnya kita kena bayar kepada KAB sebab dia tolong simpan bagi pihak kita, kan? Sebab akadnya berlaku apa dia? Pembeli membeli dan emas tersebut telah disahkan hak milik melalui rekod akaun. So bagaimana sekarang ni emas itu ada? Emas itu sekarang ni disimpan. Wakil KAB menjadi wakil untuk menyimpan emas bagi pihak pembeli. Pada bila-bila masa pembeli boleh withdraw emas sebab KAB cuma wakil. Dan wakil sebenarnya dia berhak untuk charge upah. Charge upah dia berhak. Tetapi KAB tidak charge upah itu, kan? Jadi pembeli tidak perlu risau untuk yang nak simpan emas, takut nak simpan kat rumah ke. Dia simpan dekat KAB Gold, dia dalam satu peti besi, dalam satu bilik kebal, kan? Dan dia ada stok, dan stok itu sentiasa mencukupi. Dan proses audit stok ini sentiasa berlaku lah. Sebab pembeli setiap hari. Bahkan ada yang withdraw. Ada yang withdraw, kan? Ada yang nak pada ketulan-ketulan yang kecil. Okey, katalah KAB sudah ada emas 3 kilo ataupun 5 kilo ataupun 10 kilo, kan? Setiap yang 10 kilo ini dibeli oleh orang ramai melalui puncak emas. So apabila dia beli, maka setiap orang memiliki sedikit jumlah sikit. Mungkin orang ni 1 gram, mungkin orang ni setengah gram, mungkin orang ni 3 gram. Dia memiliki emas yang sama di atas satu gold bar. So bagaimana caranya apabila dia nak withdraw? Oleh kerana emas ini, emas sifatnya dalam fiqh muamalat dia panggil sifat fungible, mal al-mithli. Mal al-mithli ataupun fungible, maka dia boleh ditukar ganti dengan emas yang lain. So bila pembeli nak withdraw, nak redeem, dia kena tukar daripada emas yang kilobar, yang seketul, yang dimiliki oleh ramai orang ni, dia kena tukar pada kecil-kecil lah. Proses nak tukar itu, dia ada orang panggil ini contoh dia. Ini contoh sekilo ni, nampak kecil tapi sekilo, kan? Ini bukan saya punya lah, ni KAB punya, dan ini mungkin dimiliki oleh peserta uncak emas. Memang emas itu ada. Emas anda yang dah beli melalui uncak emas itu memang dipastikan ada, dan saya kena tengok dengan mata saya sendiri. Kalau tak, saya tak boleh tanda tangan pematuhan syariah. So nak tak nak, KAB Gold kena tunjuk ketulan-ketulan emas ini. Dan dia ada nombor siri setiap emas ini. Untuk tujuan audit dalaman, saya kena tengok, cek nombor siri ni, sebab nak dipastikan bahawa emas ini memang ada dan wujud dalam sistem. So ini kilobar. Katalah dia 1 kilo. Katalah ada 1000 orang membeli. 1000 orang membeli emas ini, setiap orang membeli 1 gram. So setiap orang berkongsi di dalam kilobar ini. Macam mana 1000 orang nak ambil sikit-sikit, tak boleh, kan? So dia kena convert emas dia kepada emas yang lain yang telah dibuat siap-siap dalam bentuk emas yang kecil-kecil. Emas yang kecil-kecil. Emas yang kecil-kecil ni ada pelbagai denomination lah dia panggil. Ada denomination 1 gram, ada denomination 5 gram. Ada denomination dalam bentuk setengah gram pun ada. Ada setengah nus dinar, setengah dinar. Ada dalam 1 dinar. Emas, saya sudah sebut tadi, emas sifatnya mithli atau fungible. Dia boleh ditukar ganti. Macam ni lah, macam kawan kita minta bagi duit. Dia minta kirim duit dekat kawan seorang lagi. Contohnya saya ada kawan namanya Mamat. Dia kirim duit nak suruh bayar dekat Ali. Saya masukkan duit dia RM50 dalam poket. Tiba-tiba saya nak serah dekat Ali, saya ambil duit lain. Boleh tak boleh? Boleh lah, kan? Sebab duit sifatnya fungible. Kita boleh tukar ganti je, kan? Yang penting jumlah duit itu sama. Sesama juga dengan apa yang berlaku apabila proses nak redeem. Oleh kerana gold bar yang kita beli ni ramai, kita tak boleh nak potong-potong yang ni. Tak boleh.
So apa yang KAB Gold akan buat, yang nak redeem dia kena tukarlah emas dia kepada yang kecil-kecil tadi. Dan proses penukaran ini sudah tentulah kena bayar kos ni. Nak jadi yang kecil ni dia perlu molding, cari mold dan buat macam-macam lah proses. Dan setiap yang kecil pula dia ada nombor siri lah. So everything come with cost lah. Dia kena ada cost nak jadikan 1 gram. Makin kecil denomination, makin besarlah costnya. Sebab itu di KAB Gold dia ada premium. Dia diperkenalkan premium. Premium itu bayaran kita namakan sebagai ujrah ataupun bayaran fee lah. Fee untuk kita conversion daripada yang ni kepada yang ni. Nak convert, nak cabut ni, kan? Dia tak adalah cabut betul-betul, dia tukar. Tapi kos untuk jadikan yang kecil-kecil ni pembeli kena tanggung lah. Nak kata tanggung sepenuhnya pun tak. Saya setelah bermesyuarat dengan KAB Gold tadi, saya dapati bahawa kos yang nak jadi kecil-kecil itu lebih mahal daripada premium yang di-charge kepada pelanggan. Kos itu lebih mahal, kan? Mungkin pada satu masa kos itu lebih murah, mungkin kos itu lebih, tapi yang pentingnya pembeli tak perlu tahu sama ada sudut akadnya. Pembeli tak perlu tahulah bahawa KAB dapat untung ke rugi ke, kan? Di atas premium, yang penting itu adalah ujrah fee di atas kerja-kerja penukaran yang dibuat oleh syarikat KAB Gold untuk pastikan dia jadikan benda yang kecil macam ni. Sebab itu dia ada kos, kan? Ini yang lebih besar 5 gram, 10 gram yang ni, kan? So 10 gram dia ada kos dia tersendiri. Dan kos-kos conversion inilah yang kita panggil sebagai premium. Jadi soalannya, kenapa kena bayar premium? Memang kena bayar lah. Sebab nak convert macam ni, dia kena ada kos pertukarannya. Walaupun dia tak tukar secara direct, tetapi yang dah dibuat kecil-kecil, yang stok macam ni, dia ada kos dan itu kena bayar. Sebab itu kalau sesiapa yang beli yang stok yang satu-satu ni, dia panggil outright purchase yang ada dekat website. Kalau siapa yang beli tu, dia dapat tengoklah bahawa ada sekali dalam kos termasuk premium. So maksudnya apa yang disebut oleh di dalam website, kita dah seboleh mungkin telus dengan pelanggan. Segala kos akan dimasukkan di dalam website, kan? Jadi tak adalah pembeli tak tahu kos premiumnya, kos apa, kan? Mungkin satu masa KAB Gold nak buat proses pengeposan ataupun withdraw secara post, itu pun mungkin kos post pula akan disebut lah. Dan itu apa yang berlaku apabila anda membeli dalam uncak emas. Saya dah sebutkan sekali lagi bahawa pembelian melalui akaun ini adalah mengikut uruf semasa. Konsep pematuhan syariahnya boleh dibuat melalui konsep qabat hukmi. Namanya qabat hukmi, iaitu pemilikan secara hukum apabila pembeli sudah tahu bahawa di dalam akaunnya ada emas tersebut. Bagaimana kita nak buktikan dia betul-betul ada? Sebab dia sudah memiliki hakut tasarruf, hak untuk buat apa saja dengan emas di dalam akaunnya itu. Dia boleh jual kembali kepada public gold, kepada KAB Gold, dan dia boleh withdraw bila-bila masa yang dia suka. Cuma mungkinlah masa nak withdraw itu, mungkin stok yang kecil-kecil ni tak ada, kan? Tak ada. So dalam nak buat sistem ini, KAB Gold akan pastikanlah bahawa ada timeline yang boleh maksudnya kena bagi notice untuk withdraw, dan ada timeline yang cukup untuk pelanggan withdraw yang kecil-kecil ni, supaya nak pastikan bahawa masa dia nak withdraw yang kecil tu memang dia akan dapat lah, kan? Memang dia akan dapat. So dia kena bagi tahu mungkin notice awal supaya kita nak pastikan bahawa yang kecil-kecil ini memang ada stok, kan? Baru senang sikit dia nak keluarkan yang kecil-kecil ini. Sebab yang kecil-kecil ini memang ada, dia buat limited lah, kan? Yang penting untuk uncak emas itu, emas dia tak pernah kurang. Emas dia memang ada di sini. So saya harap penjelasan ini jelas.
takabut, ingat sekali lagi, takabut dalam jual beli emas bukan semestinya emas itu diserahkan secara tangan ke tangan fizikal, tak semestinya. Dia boleh berlaku secara hukumi, iaitu melalui pembuktian akaun ada, dan akaun ini akan diaudit oleh penasihat syariah, akan dinilai setiap masa emas anda memang wujud di dalam stok dan simpanan KAB Gold. Zaman dahulu juga, bukan sekadar zaman sekarang, saya nak katakan zaman dahulu pun emas tidak semestinya serah daripada tangan ke tangan. Sebab ulama dahulu membenarkan juga wakil untuk mengambil emas. Katakan saya mewakilkan Abu untuk membeli emas di kedai. Apabila Abu membayar di kedai emas, dia dapat 1 kilogram emas, maka Abu dapat emas 1 kilo. Saya sendiri tidak pegang lagi emas tersebut. Siapa yang pegang? Abu yang pegang. Sah tak sah jual beli? Sah. Serahan segera berlaku. Betul, serahan segera telah berlaku sebab Abu telah mewakili saya untuk pegang emas bagi pihak saya. Dan dia bayar kat kedai, dan pekedai dapat duit secara tunai juga. So berlaku takabut. Cuma saya mewakilkan Abu. Duit siapa? Duit saya yang saya bagi dekat Abu, kan? So cuma emas itu saya tak dapat dekat tangan saya, tapi Abu itu mewakili saya dah, kan? So apa yang berlaku di dalam KAB Gold juga dalam uncak emas ini, KAB bertindak sebagai wakil untuk menguruskan emas yang dibeli oleh pembeli dan menyimpannya dan menjaganya dengan baiklah, kan? Dan pembeli boleh menuntut dia punya emas tersebut dalam bentuk satu yang kecil-kecil ni. Ataupun kalau mereka yang sudah ada 1 kilo dalam uncang dia, dia boleh ambil mungkin 1 kilo bar lah daripada KAB Gold, dan sudah tentu dia akan ada premium lah sebab nak buat nak withdrawal dan seumpamanya. Tapi premium yang sekilo ni dia rendah sikit lah berbanding dengan yang 1 gram. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau masuk sesiapa yang launching uncang emas itu, anda akan dapat lihat harga akan diupdate setiap hari, 24 jam sekali harga akan diupdate, dan anda akan lihat berapa jumlah yang masih ada di dalam stok, dan anda memang tak boleh beli lebih daripada jumlah itu. So once stok dah habis, KAB secara automatik akan restock, dan pada hari yang sama, setelah restock pada hari yang sama, baru boleh beli balik. Sistem dah dibuat macam tu, kan? So tak akan berlaku lah duit dibayar, emas sebenarnya tak akan berlaku macam tu, kan? Dia tak akan, KAB Gold pastikan tidak akan berlaku duit pelanggan dibayar, emas itu tak ada, dan esok pula baru restock. Tak boleh. Kalau macam tu memang tak patut syariah. Kita nak pastikan bahawa emas memang sedia ada dah sebelum pembeli membelinya. Sebab itu kata Nabi SAW, la tabi'al ghaib binajis. Jangan kamu beli emas yang tak ada. Jangan kamu beli emas yang tak ada dengan duit yang tunai. Nabi tak membenarkan macam tu. So dalam konteks uncang emas ini, pembeli membeli emas yang ada, dan emas itu disimpan dan dipastikan sentiasa cukup dengan liability, dengan hak milik setiap pelanggan itu. Apa jaminan keselamatan uncak emas? Jaminan keselamatan ini sama seperti company lain, sama seperti bank lah. Emas akan disimpan pada peti besi, kan? Sama saja. Dan untuk makluman semualah, kalau anda menyimpan emas di bank-bank, dia wang dalam akaun gold ini, dia tidak dijamin oleh PIDN juga. Tapi jaminan keselamatan insya-Allah, yang penting jaminannya emas itu ada. Itu sahajalah. Jaminannya emas itu memang ada dan akan dijaga sebaiknya. Ada soalan lain? Ada sesiapa yang nak tanya, boleh tanya, supaya saya nak clear lah. Saya nak clear bahawa
tidak ada lagi isu berkenaan dengan boleh tak boleh beli emas secara dalam talian ini, secara terutama yang dalam akaun, ya kan. Kelebihan membeli dalam akaun ini bagi mereka terutama yang tak nak menyimpan emas di rumah, kan. Cerewet sebenarnya simpan emas kat rumah ni, kan. Jika simpan emas dalam uncak emas, adakah dikenakan zakat menyimpan emas? Sudah tentulah bila cukup 85 gram emas, kita diwajibkan, alhamdulillah kita sudah cukup syarat untuk membayar zakat, kan. Jadi cukup 85 gram emas tak kena zakat lagi. Dia kena tunggu 12 bulan hijrah. 12 bulan hijrah, maka kat situlah akan dikenakan zakat lah. Akan dikenakan zakat setelah 12 bulan hijrah. So kena tunggu cukup 12 bulan hijrah barulah dikenakan zakat. Bahkan saya difahamkan selepas ini KAB akan mempermudahkan pelanggan untuk membayar zakat bagi pihak pelanggan, kan? Untuk membayar zakat bagi pihak pelanggan. Maksudnya di sini sistem akan buat calculation pada masa yang sama, tapi ini projek akan datang lah, sistem akan buat calculation dan setelah cukup sistem akan tulis berapa zakat yang dikenakan. Dan mungkin juga sistem boleh buat terus bagi membayar bagi pihak pelanggan lah. Jadi itu, tapi pelanggan kena buat satu persetujuan bahawa dia boleh mewakilkan KAB Gold untuk membayar zakat bagi pihak. Tapi saya rasa sistem itu setakat ini belum ada. Setelah ada baru proses dia kena buat akad yang baru, akad perwakilan untuk membayar zakat. Untuk urusan dia sendiri juga yang bayarnya, tapi dia mewakilkan KAB. Tapi itu insya-Allah akan datang lah. Untuk sekarang ni uncak emas ini yang penting kena simpan dulu. Uncak emas pun baru ada semalam. Kalau cukup 85 gram pun tak kena zakat lagi. Kena tunggu 1 tahun akan datang. 1 tahun akan datang, baharulah akan kena zakat. Jadi emas memang kena zakat, duit pun kena zakat lah, kan. Bukan emas saja, duit simpan dekat bank pun kena zakat, kan. Jadi tak timbul isu kena zakat emas, kena zakat duit pun kena zakat. So menyimpan emas ni dia cuma membekukan sikit duit kita, dan pada masa yang sama duit kita itu tidaklah orang kata jatuh dimakan inflasi lah. Sebab semua orang sedia maklum emas ini safe haven, dia kalis inflasi untuk jangka panjang. So dia lebih selamat sikit dari sudut inflasi. Dari aspek untung tu, dia untung capital gain lah. Kalau dia harga naik kita boleh jual, kan. Harga naik kalau kita tak jual tak untung juga, kan. Untung atas kertas. Harga jatuh pun kalau kita tak jual kita tak rugi juga, kan. Dia rugi atas kertas. Itulah sifat emasnya, kan. Sama seperti mata wang lain lah. Sama seperti kalau kita simpan dolar, sama seperti kalau kita simpan duit mata wang lain. Sebab emas pun dia anggap sebagai, dalam syariah dia anggap sebagai mata wang. So saya rasa itu saja untuk kali ini. InsyaAllah saya akan bersama lagi. Setiap kali ada produk-produk yang baru saya akan perjelaskan. Dan setelah proses analisis dan certification dikeluarkan, kita akan hurai satu persatu tentang terma-terma yang ada berkenaan dengan uncak emas ini, supaya setiap pelanggan yang membeli dia clear tentang uncak emas ini, dan setiap maksudnya tidak ada keraguan lah di dalam membeli. Kita tak nak pembeli tak faham. Contohnya premium, kan, tak faham. Contohnya bagaimana proses transfer, tak faham. Proses jual beli, tak nak. Semua kena clear. Ada soalan lagi tapi saya tak nampak. Patuh syariah sekiranya penyimpan dia kekalkan tertentu dalam tabung. Dia kalau kita nak kekalkan tak kekalkan itu bergantung pada syarat-syarat yang kita bersetuju lah, kan. Sudah tentulah bila kita beli itu ada syarat-syaratnya, kan. Contohnya kita beli emas yang kilo bar. Syaratnya kita tak boleh keluarkan
public KAB Gold tak boleh keluarkan suku gram, kan, suku gram kecil sangat. So kita memang tak boleh withdraw lah suku gram tu, kan. Tapi suku gram tu mungkin kita boleh jual balik kepada KAB Gold. Kita jual balik kepada KAB Gold. So saya rasa kita dah faham syarat itu sebelum membeli, kan. Tapi di KAB Gold tidak ada syarat, saya rasa tidak ada syarat pengekalan, kan. Tidak ada syarat untuk kekalkan. Nak withdraw sampai kosong pun tak apa, kan. Nak withdraw sampai kosong pun tak apa. Esok nak beli balik, lepas tu nampak cantik-cantik design yang cantik-cantik yang kecil-kecil ni nak withdraw je, kan. Kosong pun tak apa. Dan datang ambil lah dekat cawangan. Okey, saya rasa setakat tu dulu untuk kali ni. Masa pun dah panjang. Mungkin Ustaz nak sebut apa-apa? Okey, tak ada. Ustaz tak campur, dia kata. Kalau penasihat syariah cakap, dia tak nak campur. Dia profesional. Memang kami profesional. Walaupun kami kenal lama, tapi bab syariah ini kita check and balance lah, profesional. Saya sentiasa akan pastikan kepatuhan syariah itu. Dia bukan tak tahu, Ustaz dah tahu. Tapi mungkin masing-masing ada terlepas pandang. Itu kita panggil check and balance. Sebab itu KAB Gold lantik lagi orang luar pula untuk tolong check sekali lagi, certified sekali lagi, supaya tidak, memang KAB Gold profesional di dalam menguruskan kepatuhan syariah, atau kita namakan sebagai syariah governance process. Okay, saya rasa setakat dulu untuk hari ini. InsyaAllah sesi akan datang kita akan bersama lagi. Sesiapa yang belum register boleh beli hari ni emas 247 murah. 247 boleh beli pada hari ni, harga murah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.